Bab keharusan mendahulukan sembelih daripada melontar, bercukur daripada menyembelih dan daripada melontar, dan bab mentakdimkan tawaf, mendahulukan tawaf daripada semua perbuatan-perbuatan tadi. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di Mina pada haji wada' untuk orang ramai bertanya baginda. Faja'a rajulun, maka datang seorang lelaki, dia berkata, wahai Rasulullah, saya tak sedar, saya telah mencukur sebelum saya menyembelih. Nabi SAW berkata, sembelihlah, tidak mengapa. Kemudian datang orang lain, dia berkata, wahai Rasulullah, saya tak sedar atau saya tak tahu, kerana itu saya telah menyembelih sebelum saya melontar. Maka Nabi SAW berkata, melontarlah, tidak mengapa. Qala, kata perawi, yakni Abdullah bin Amr bin Al-As, tidak ditanya Rasulullah SAW tentang sesuatu sama ada didahulukan atau dikemudiankan, melainkan baginda berkata, if'al wala haraj, lakukanlah, tak mengapa. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As lagi, dia berkata Rasulullah SAW berhenti di atas kenderaannya. Maka orang ramai mula bertanya baginda. Ada orang bertanya, di antara mereka ada yang bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tidak sedar bahawa melontar itu perlu dilakukan sebelum menyembelih. Kerana itu saya menyembelih sebelum saya melontar. Maka Rasulullah SAW berkata, melontarlah, tak mengapa. Qala wa tafiqa akhar yaqul, perawi berkata, yakni Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, mulalah yang lain pula bertanya, berkata, inni lam ash'ur, sesungguhnya saya tak tahu atau saya tak sedar bahawa menyembelih itu perlu dilakukan sebelum mencukur. Kerana itu saya telah mencukur sebelum saya menyembelih. Maka Rasulullah SAW bersabda, inhar wala haraj, sembelihlah, tak mengapa. Qala, kata perawi, yakni Abdullah, tidak saya dengar baginda ditanya pada hari itu tentang sesuatu perkara yang mana seseorang itu lupa atau tidak mengetahui, baik berupa mentakdimkan, mendahulukan sebahagian perkara dari sebahagian yang lain ataupun selainnya, melainkan Rasulullah SAW bersabda, if'alu dhalik, lakukanlah itu, wala haraj, tak mengapa. Sanad yang satu lagi itu pun lebih kurang itu juga hadisnya. Riwayat lagi, ini pun lagi daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, bahawa Nabi SAW ketika sedang berucap pada hari nahar, bangkit seorang lelaki pergi kepadanya. Dia berkata, saya tidak ma kuntu ahsibu, saya tidak mengira, wahai Rasulullah, bahawa kaza, bahawa sekian-sekian perkara, qabla kaza wa kaza, adalah sebelum sekian-sekian, kepada tiga perkara yang disebutkan tadi. Qala, Nabi SAW menjawab, if'al wala haraj, lakukanlah, tak mengapa. Ni pun lagu tu jugalah, lebih kurang lah. Cuma dia kata di sini, halaqtu qabla an anhara, nahartu qabla an armiya, dan seumpama itu. Riwayat daripada Abdullah bin Amr lagi, katanya Nabi SAW didatangi oleh seorang lelaki. Orang itu berkata, saya telah mencukur sebelum saya menyembelih. Nabi SAW bersabda, fadhbah, kalau begitu sembelihlah, tak mengapa.
Qala dhabhtu qabla an armiyah. Saya telah menyembelih sebelum saya melontar. Nabi SAW menjawab, irmi wala haraj. Melontarlah, tak mengapa. Kalau satu lagi itu pun lagu itu juga. Cuma dalam riwayat ini dia kata, saya melihat Rasulullah SAW berada di atas unta di Mina. Lalu datang seorang lelaki. Seterusnya hadis serupa dengan tadi juga. Ini riwayat daripada Abdullah belakang ni lagi. Dia kata, saya mendengar Rasulullah SAW ketika didatangi oleh seorang lelaki pada hari nahar, ketika mana baginda sedang berdiri dekat jamrah. Orang itu berkata, wahai Rasulullah, saya telah mencukur sebelum saya melontar. Dia berkata, melontarlah, tak mengapa. Wa atahu akhar, orang lain pula datang. Dia berkata, saya telah menyembelih sebelum saya melontar. Dia berkata, melontarlah, tak mengapa. Yang lain pula datang. Dia berkata, saya telah ifadah ke Baitullah. Saya telah berangkat ke Baitullah sebelum saya melontar. Nabi SAW berkata, irmi wala haraj. Melontarlah, tak mengapa. Qala, kata perawi, tidak saya lihat Nabi SAW pada hari itu ditanya tentang suatu apapun, melainkan baginda berkata, if'al wala haraj. Lakukanlah, tak mengapa. Sekat tu hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini cerita orang lain pula. Riwayat daripada Ibnu Abbas pula, bahawa Nabi SAW dikatakan kepada baginda, atau ditanya baginda tentang sembelih, mencukur, rami, takdim, takhir, mendahulukan yang itu, mentakhirkan yang ini. Faqala, baginda hanya menjawab, la haraj, tak mengapa. Bab istihbab tawafil ifadah yaum an-nahr. Ini bab istihbab, elok melakukan tawaf ifadah pada hari nahar, yakni hari yang ke-10. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW telah berangkat pada hari nahar, kemudian dia pulang, yakni berangkat dari Mina, kemudian pulang, yakni ke Mina pun. Maka dia bersembahyang zuhur di Mina. Nafi' berkata, Ibnu Umar selalu berangkat pada hari nahar, kemudian dia kembali semula ke Mina, lalu bersembahyang di sana. Dan dia menyebutkan bahawa Nabi SAW melakukan begitu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdul Aziz bin Rufai', katanya, saya telah bertanya Anas bin Malik. Saya berkata, ceritakanlah kepadaku tentang sesuatu yang kamu ingat berhubung dengan Rasulullah SAW, berkenaan Rasulullah SAW, di manakah baginda bersembahyang zuhur pada hari tarwiyah, yakni hari yang ke-8. Qala, katanya, di Mina. Saya bertanya lagi, bagaimana, di mana dia bersembahyang asar pada hari nafar? Dia berkata, di Abtah. Thumma qal, kemudian dia berkata, if'al ma yaf'alu umara'u. Lakukanlah seperti mana yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpinmu. Mereka itu buat itu, betul lah lagu tu lah. Bab istihbab nuzulil muhassab yawm an-nafr wa salat az-zuhr wa ma ba'daha bihi. Ini bab elok singgah di muhassab pada hari nafar dan bersembahyang zuhur dan sembahyang selepasnya di situ. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, mereka itu singgah di Abtah. Diriwayatkan daripada Nafi' bahawa Ibnu Umar berpendapat tahsib itu, yang singgah di muhassab, adalah suatu sunnah. Dan dia bersembahyang zuhur pada hari nafar di hasbah, di muhassab itulah. Nafi' berkata, qad hassaba, Rasulullah SAW telah singgah, Rasulullah dan khulafa selepasnya telah singgah di hasbah ataupun di muhassab itu. Diriwayatkan daripada Aisyah, katanya, singgah di Abtah itu bukanlah suatu sunnah. Sebabnya Rasulullah SAW singgah di situ kerana ia lebih memudahkan untuk baginda keluar bila dia nak keluar, nak keluar, nak balik ke Madinah. Sanad satu lagi pun hadis dia tu sepatutlah juga. Riwayat daripada Aisyah lagi, kata dia, annaha lam takun taf'alu dhalik. Yani Zuhri meriwayatkan daripada Urwah, dia kata Aisyah tidak melakukan, dia tidak singgah di muhassab itu. Dan dia berkata sebabnya Rasulullah SAW singgah di situ ialah kerana ia
merupakan suatu tempat persinggahan yang mudah untuk dia keluar, ataupun yang memudahkan dia keluar dari situ. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya tahsib tu tak ada apa, ia hanya suatu persinggahan, yang suatu tempat yang disinggah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara kebetulan. Diriwayatkan daripada Sulaiman bin Yasar, katanya Abu Rafi' berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh aku supaya aku singgah di Abtah ketika mana dia keluar dari Mina, tetapi akulah yang datang ke situ dan pasang kemah dia di situ. Maka dia pun datang, dia pun singgah di situlah. Abu Rafi' ni dalam riwayat satu lagi, Abu Rafi' ni dia menjaga barang-barang Nabi SAW. Yang ni dia pergi ke mana-mana tempat dulu untuk membawa barang-barang dan orang-orang yang lemah ke sesuatu tempat yang dituju tu terlebih dahulu daripada Nabi SAW. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Rasulullah SAW bahawa baginda bersabda, kita besok insya-Allah akan singgah di Khaif Bani Kinanah, di mana mereka saling bersumpah di atas kekufuran. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah lagi, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami ketika mana kami berada di Mina, besok kita akan singgah di Khaif Bani Kinanah, yaitu di tempat di mana mereka itu saling bersumpah alal kufr, di atas kekufuran, yakni untuk menegakkan kekufuran mereka. Itu kerana Quraisy dan Bani Kinanah telah saling bersekutu untuk menentang Bani Hashim dan Bani Muttalib, yaitu telah saling bersekutu, bersumpah untuk tidak mereka mengahwini Bani Hashim, Bani Muttalib, dan begitu juga sebaliknya, dan untuk tidak berjual beli dengan mereka, sehinggalah mereka, yakni Bani Hashim dan Bani Muttalib, menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada puak-puak dia, pada puak-puak Quraisy dan Bani Kinanah. Ini peristiwa ini berlaku di Muhassab, yakni bidzalika al-Muhassab. Riwayat daripada Abi Hurairah lagi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, manziluna, tempat singgah kita, insya-Allah bila Allah fatah Allah, bila Allah memberikan kemenangan, ialah Khaif, haitsu taqasamu 'ala al-kufr, di mana mereka saling bersumpah untuk menegakkan kekufuran mereka. Bab kewajiban bermalam di Mina pada malam-malam hari tasyrik, dan keharusan meninggalkan tempat itu bagi orang yang bagi orang yang bekerja untuk menyediakan, mencebok air untuk diberi minum kepada orang-orang haji ini. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Abbas bin Abdul Muttalib telah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bermalam di Mekah pada malam-malam Mina itu, kerana tugasnya untuk mencebok air untuk disediakan kepada orang-orang haji. Fa'adhina lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepadanya. Sanad satu lagi pun hadisnya seperti juga. Seterusnya diriwayatkan daripada Bakar bin Abdullah Al-Muzani, katanya ketika saya sedang duduk bersama Ibnu Abbas dekat Kaabah, tiba-tiba mari seorang Arabi kepadanya. Dia berkata, kenapa saya tengok anak-anak pakcik kamu tu beri minum madu dan susu kepada orang-orang, tapi kamu ni beri minum nabid saja. Adakah ada apa-apa hajat pada kamu, ataupun kerana kamu kedekut yang kamu buat begitu? Maka berkata Ibnu Abbas, alhamdulillah, kami tidak ada apa-apa hajat, dan tidak juga kerana kebakhilan, kerana kedekut kami buat begitu. Begini ceritanya, Nabi SAW datang di atas kenderaannya, dia bergendong, dia gendong Usamah, dia pun minta air, kami pun bawakan air dalam satu bekas, air nabid,
bawa dalam satu bekas kepadanya. Dia pun minum dan memberi air lebihan dia minum itu kepada Usama. Waqal, sambil dia berkata, ahsantum wa ajmaltum, elok sekali, comel kamu buat lagu ni. Beginilah kamu buat semua. Fala nuridu, kerana itulah kami tidak mahu mengubah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kami buat lagu tu, sebab tu kami tak saya ubah. Buat lagu tu lah. Ini fadlil qiyam bisiqaya wa thana ala ahliha. Kelebihan bekerja, memberi minum dan pujian terhadap orang yang buat kerja tu. Wastihbab syurb minha. Hak tadilah pasal ni. Ini cerita lain pula. Tengoklah dulu. Hadis-hadis yang kita baca saat ni banyaknya lebih kurangnya. Ada masalah dulu kemudian buat ni. Beberapa kerja ataupun amalan haji ni dibuatkan dengan dulu kemudian. Orang ni buat dulu hak ni, kemudian hak ni. Seperti yang kita baca tadi lah, seperti dalam terjemahan tadi jelas. Tapi Nabi SAW benarkan berlaku, tak apa berlaku, menunjukkan boleh kok tu kok ni pun boleh. Walaupun dari segi tertib asalnya pada hari nahar itu, yakni pada hari yang ke-10 itu, ada 4 perkara, 4 kerja kena buatnya. Kemudian yang pertamanya ramyu jamratil aqabah, melontar jamrah aqabah. Itu yang pertama. Lepas tu sembelih binatang. Hak mana bawa binatang tu? Thummal halq, kemudian cukur kepala ataupun gunting. Kemudian tawaf ifadah. Ini tertibnya. Inilah hak asalnya. Pada hari yang ke-10 hak nak buatnya ke dia, hak ni lah, mengikut tertib ni lah hak asalnya. Tetapi kalau dibuat tu tidak teratur macam tadi, hak ni dulu, hak ni kemudian, lagu mana? Sah ke tidak haji? Jawabnya sah. Lepas tu kena bayar fidyah, kena gapo kau? Tak ada gapo, boleh berlaku. Mengikut jumhur ulama, walaupun ada pendapat-pendapat khilaf, sikit sebanyak tu ada. Biasalah waktu tu khilaf sikit sebanyak, tapi asasnya berdasarkan hadis. Bahkan Imam Nawawi menolak pendapat-pendapat lain sebab dia kata hadis terai lagu ni, fala haraj. Walaupun mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, dia kata kena bayar fidyah juga dalam setengah-setengah kes itu. Cuma la haraj itu maksudnya tidak berdosa, sekadar tidak berdosa, bukan makna lepas langsung, tak. Tetapi Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama mengatakan tak lah, la haraj ni tak apa, buat ke mana-mana pun tak apa, menunjukkan harus dan tidak kena apa-apa. Ini yang Imam Nawawi sebut ni. Sunnahnya lagu tu lah. Kalau seseorang itu buat tak serupa tadi, dia mendahulukan sebahagian perbuatan daripada sebahagian yang lain, jazah, harus, boleh, harus. Tetapi hak sunnahnya lagu tadi lah. Hak ni sekadar harus, tidak kata lebih dah. Kalau buat celaru gitu, harus saja. Wala fidyata alaihi li hadhihi al ahadith, tidak kena fidyah. Pasal apa? Ada hadis-hadis. Inilah pegangan satu kumpulan ulama salaf, dan inilah mazhab kita, kata dia. Tetapi Imam Syafi'i ada satu qaul yang dhaif, ada satu pendapat dhaif, iaitu kalau seseorang itu mendahulukan cukur kepala daripada melontar dan tawaf, dia kena bayar dam. Ini qaul dhaif dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab halq itu, cukur kepala tu bukan nusuk. Ini juga pendapat Imam Abu Hanifah dan Malik. Mana dia kata kena bayar fidyah. La haraj itu maksudnya tidak berdosa, sekadar tu saja. Imam Syafi'i pendapat, ada juga pendapat dia lah, tapi itu pendapat dhaif Imam Syafi'i. Hak pendapat dia, hak kuatnya, hak tidak kena fidyah, tak kena apa-apa tu. Ada dinukilkan daripada Sa'id bin Jubair, Hasan Basri, Nakhai dan Qatadah, dan satu riwayat syadz daripada Ibnu Abbas, bahawa orang yang mendahulukan sebahagian perbuatan tadi daripada sebahagian yang lain, lazimahu damun, dia kena bayar dam. Demon ni berpendapat kena bayar dam. Wa hum mahjujuna bi hadhihi al ahadith. Imam Nawawi kata mereka itu tertolak dengan adanya hujah-hujah hadis ini, berupa hadis-hadis ini. Yang ni pendapat mereka tak boleh diterima. Sebab apa? Ni hadis-hadis ni terang.
Ini menunjukkan ulama-ulama dia lebih mengutamakan hadis. Ulama muhaddisin dia mengutamakan hadis. Mana-mana amalan ulama yang tidak menepati hadis, dia akan ketepikan. Mahjujun, dia kata. Mereka kalah dengan hujah hadis-hadis ini. Ni hadis-hadis ni ada, jadi kita tidak perlu utamakan pendapat mereka, siapa pun mereka. Kalau mereka takwilkan bahawa yang dimaksudkan dengan la haraj itu nafyul ism, mana tak ada dosa. Wadda'au, dan mereka mendakwa bahawa takhir bayanid dam yajuz. Kalaulah kena bayar dam, apa Nabi SAW tak bayar selalu pada masa tu? Ada menu jawab, sebab takhir ni tak apa, pasal tak sampai masa dia lagi. Takhir maknanya rayak kemudian tak apa, sebab masa dia tak sampai lagi. Bila sampai masa dia rayak, tak apa. Tetapi kata dia ni tidak. Zahir kata-kata Nabi SAW, la haraj, berarti tidak kena apa-apa langsung ke atasmu. Itu makna la haraj. Buatlah lagu tu, tak apa. Tak kena apa-apa langsung. Tetapi ulama semua ijma' mengatakan kalau seseorang ni dia sembelih binatang kurban dia sebelum dia melontar, tidak kena gapo-gapo. Ini sepakat. Ini sepakat. Hak tadi ada khilaf tadi kalau mendahulukan cukur kepala daripada melontar dan tawaf. Hak tu ada khilaf. Tapi kalau seseorang itu dia sembelih binatang sebelum dia melontar, hak tu ijma' ulama. Ijma' ulama tidak kena apa-apa. Tidak berdosa, tidak kena fidyah, tidak kena apa-apa. Dalam masalah ni ulama sepakat pula. Sepakat mengatakan tidak ada beza di antara orang yang melakukannya dengan sengaja dulu kemudian saat ni, ataupun orang yang tak tahu, ataupun dengan lalai, terlupa ke, serupa je hukumnya. Tak ada apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW berada di atas kenderaannya, orang pun mula tanya dia. Ini menunjukkan boleh duduk di atas kenderaan atau tempat yang lebih tinggi daripada orang lain jika diperlukan. Macam kita ni mengajar, ada duduk depan, duduk atas kursi, orang lain duduk bawah, jadi besar ke diri ke? Tidak. Sebab perlu, ada keperluan. Nabi SAW pernah dia duduk atas unta, orang lain duduk bawah belakang. Sebab perlu, mudah nak tanya, nampak orang jauh-jauh pun nampak. Kalau duduk bawah, orang duduk belakang tak nampak. Dengan sebab ada keperluan, tak apa. Itu masalah hati. Lepas tu terpulang kepada hati lah. Kalau dia berasa besar ke diri, syukur tu bak dia lah tu. Tapi kalau nak kira pada dasarnya, tak apa, tak jadi masalah kalau ada keperluan. Dan tidak kata menyeksakan binatang, naik binatang, tidak. Sebab itulah kenderaan yang ada. Dan kenderaan itu, binatang itu pula tidak sakit. Kalau dia sakit lain lah. Kalau dia sakit lain. Begitu juga boleh kita bercakap tanpa kita turun. Kalau kita jumpa orang dengan kereta lah, kita kata dengan motor ke, tak payah turun bawah nak hormat kau orang tu, tak payah. Kena sama-sama faham lah. Boleh jadi dia gaduh ke, tak usah duduk ambil hati lah, tak usah duduk kecil hati. Kalau kecek datang kenderaan dia, tak usah kata dia besar ke diri. Boleh jadi dia banyak kerja lagi, kena baik sangka lah begitu. Di sini Nabi SAW ditanya gapo-gapo pun dia jawab boleh. Hak tepat boleh itulah. Hak tepat boleh. Hak tepat tak boleh. Kena kemah. Begitulah agama kita ni, lagu tu sifatnya. Hak tepat kemah, kena kemah, tak boleh gidah tu. Tak boleh bertolak ansur. Tapi hak tepat kita boleh bertolak ansur, biar boleh bertolak ansur, terbuka. Itulah yang diajar oleh Nabi SAW. Bukan dalam perkara, bukan dalam perkara muamalah sahaja, tapi dalam perkara ibadat pula gitu. Ikutlah hak ni boleh, hak ni boleh. Hak mana boleh itulah. Hak mana tak boleh. Biar jelas. Dengan sebab itu kita kena tahu, kena mengaji lah. Hak ni boleh, hak ni tidak boleh. Suka-suka hak kita nak buat tu, kita kena tahu. Tak boleh. Hanya ada lah tu boleh lah. Hak kata boleh, tak boleh lah tu.
Dia mesti kena tahu. Biar tak ingat siapa dia kata apa, tak apalah. Hak kata boleh. Asalkan ada kita ngaji dah dulu, memang ada boleh. Kita ingat boleh. Boleh. Terutama hak berkait dengan peribadi, tak ada kena mengena dengan kerajaan, dengan siapa, tak ada kena mengena. Hak berkait dengan peribadi, boleh kita nak buat. Tak ada apa. Hak mana boleh itulah, hak mana boleh. Dalam setengah riwayat disebut Nabi SAW berucap ni bukan makna ucapan yang khusus, tidak. Ni ucapan ni maknanya orang tanya dia royak, dia ceritalah, dia jawab. Itulah yang ditakbirkan, digambarkan dan dengan perkataan berucap, bukan makna ucapan khusus macam dia syarah. Tidak lagu tu. Di sini yakhtubu, di sini bainahu wa yakhtubu, bukan bermakna ketika dia betul-betul sedang berucap, berceramah, tidak. Mana orang tanya, dia jawab. Begitulah. Sebab dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah berdiri, Rasulullah berada di situ dan orang tanya dia jawab. Supaya ni, ini perbezaan dari segi riwayat saja, perbezaan riwayat. Kemudian hak ucapan, hak betul-betul berupa ucapan lah. Semasa buat kerja haji ni, orang panggil ceramah ke, khutbah ke, ataupun ucapan, betul-betul ucapan, ada 4 tempat. Selain daripada tu tidak, dia berupa jawapan kepada soalan, kemuskilan orang, begitu je. Hak ucapan betul-betulnya iaitu ada 4 yang masyru', iaitu yang pertamanya di Mekah dekat Kaabah pada hari yang ke-7 Zulhijjah. Hari yang ke-7 Zulhijjah dekat Kaabah. Situ satu kali berucap situ. Yang kedua di Namirah pada hari Arafah. Yang ketiga di Mina pada hari Nahar. Pada hari Nahar. Hak tadi bukan berucap tu. Tidak berucap tu ketika orang tanya. Tetapi pada hari Nahar tu ada juga. Berucapannya ada juga. Yang keempat, yang ketiga di Mina pada hari Nahar, dan yang keempat di Mina pada hari yang kedua daripada hari Tasyriq, yakni apa? Hari raya yang ketiga. Hari raya yang ketiga. Hari Tasyriq itu maknanya hari yang ke-11, 12, 13. Itulah yang dimaksudkan dengan ayam Tasyriq, hari-hari Tasyriq. Mana hari-hari Tasyriq tu asal makna dia orang, hari-hari orang kering daging. Sebab daging banyak sangat kan, dia kena kering daging. Kalau tidak jadi busuk. Nak simpan. Hari Tasyriq, hari yang kedua daripada hari Tasyriq, yang ni hari yang ke-12 Zulhijjah ada tu. Semua ucapan-ucapan ini satu saja, sekali berdiri dan selepas zuhur belaka, kecuali ucapan di Namirah, iaitu pada hari Arafah. Namirah pada hari Arafah, yakni hari yang ke-9 Zulhijjah. Hak tu 2 khutbah dan sebelum zuhur. Hak lain-lain semua selepas zuhur dan satu saja khutbah. Hak ni tidak 2 khutbah macam khutbah hari Jumaat tu lah. Dan sebelum zuhur hak ni. Tetapi selepas gelincir matahari, supaya jemaah lah, supaya jemaah kita kata. Itulah kedudukan ucapan hak sebenarnya, berupa ucapan. Ada pun hak lain-lain, kalau kata Nabi sendiri dia berucap, dia bercakap, itu sebenarnya dia menjawab persoalan, kemuskilan orang. Begitulah berkenaan dengan dulu kemudian tadi, semuanya harus, walaupun hak sunnahnya iaitu mengikut tertib tadilah. Yang pertama melontar jamrah Aqabah, yang kedua sembelih, yang ketiga cukur kepala, yang keempat tawaf ifadah. Tertib itulah hak sunnahnya.
Seterusnya, bab seterusnya iaitu istihbab elok tawaf ifadah pada hari nahar. Tawaf ifadah ni hak ngesuk sekali dalam pak tadi, hak ngesuk sekali tu kalau mengikut tertib sunnahnya. Hak ni molek kita buat pada hari nahar, yang ni hari yang ke-10 Zulhijjah. Hak molek. Walaupun kalau buat pada hari lain boleh juga, tapi hak molek. Hak moleknya begitulah. Ini dalam hadis ini disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afadha, yakni tawaf ifadah, yang berangkat daripada Mina pergi tawaf ifadah selepas pada hari nahar. Lepas tu dia balik semula ke Mina, semaya zuhur di Mina. Maknanya semua ni tawaf ifadah ni sebelum zuhur lah, sebelum zuhur pagi lagi. Berangkat tu pagi, lepas pada tu balik ke Mina pula semaya zuhur di Mina. Gitulah yang Nabi SAW buat. Dan Ibnu Umar buat lagu tu, dia kata apa dia buat lagu tu? Sebab Nabi SAW buat lagu tu. Ijma' ulama mengatakan bahawa tawaf ini, yang di tawaf ifadah ini adalah rukun haji. Tidak sah haji kalau tidak buat ni. Tidak sah haji kalau tak buat ni. Hak masalah dulu kemudian tadi, suku hak tu dulu kemudian, tapi buat juga. Hak tak bolehnya tak buat. Hak dulu kemudian tadi harus. Sudah kita jumpa dah bab sebelum ni tadi. Hak ni nak ceritanya dia tu sendiri, tawaf ifadah tu sendiri adalah rukun. Dibuat dulu ke atau kemudian itu soal lain. Tapi buat dia tu sendiri adalah rukun. Kalau tak buat langsung tak sah haji. Dan sepakat pula ulama mengatakan tawaf ini elok pada hari nahar. Inilah hak mustahabnya, hak comelnya, hak moleknya, selepas melontar dan selepas menyembelih binatang kurban dan cukur kepala, selepas buat itu semua. Yang ni hak yang keempat lah. Lepas tu buat ni. Tapi kalau seseorang itu tawaf ifadah ni selepas hari itu, selepas hari nahar, dan dilakukannya pada hari-hari tasyrik, yang ni hari 11, 12, 13, ajza'ahu wala dama alaihi bil ijma'. Memadai, sah juga, dan tidak kena bayar dam, tidak kena bayar fidyah apa-apa, bil ijma'. Ijma' ulama semua sepakat, semua sekata dalam masalah ini. Tak ada kena apa-apa. Tetapi kalau dia memperlewatkan kepada selepas lagi hari tasyrik itu, selepas hari tasyrik, wa atabihi ba'daha, dan dia buat tawaf itu mana selepas tu, selepas hari tasyrik tadi, ajza'ahu, boleh juga, wala syai'a alaihi indana, dan tidak kena apa-apa. Mengikut mazhab Syafi'i tak kena apa-apa. Hak kata hari ke-10 tu itu hak mustahab, hak molek. Inilah mengikut jumhur ulama, tapi tak sepakat dah. Malik dan Abu Hanifah kata kalau lama sangat lepas pada tu dia kena bayar dam dah lah. Kena bayar dam. Kena bayar dam. Tapi kalau sekadar dalam hari tasyrik tu lagi, itu ijma'. Semua kata sah, memadai, boleh, dan tidak kena bayar apa-apa. Kalau sekat awak 3 hari tu, hari tasyrik, semua ijma'. Cuma kalau hak selepas tu, kalau jadi lewat lagi, baru ada khilaf. Walau bagaimanapun mazhab Syafi'i mengatakan sah dan tidak kena bayar apa-apa juga, walaupun selepas hari tasyrik itu. Yang ni hari yang ke-14, 15, tak apa lagi. Inilah kedudukan tawaf ifadah itu. Dan hak moleknya, hak terbaiknya dibuat pada hari nahar, yang ni hari yang ke-10, yang ni hari raya lah, hari raya haji. Bab istihbab, yang ni elok singgah. Ni cerita pasal hak molek. Kalau tak buat lagu ni pun boleh juga, tetapi hak molek lagu mana? Ni bab-bab ni berkenaan dengan hak yang terbaik, hak lebih baik. Elok singgah di Muhassab pada hari nafar dan bersembahyang zuhur di situ, dan sembahyang hak selepas zuhur tu pun sembahyang di situ juga. Hak tu hak moleknya. Tapi kalau buat di lain boleh juga, istihbab saja. Dalam hadis ini disebutkan daripada Ibnu Umar bahawa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar
mereka singgah di Abtah. Abtah pada hari Nafar, yakni pada hari itulah hari yang ke-10 tu. Abtah ni Muhassab pun ialah juga Abdullah. Ini Abu Bakar, Umar, Ibnu Umar dan khulafa yang lain memang buat begitulah. Tetapi Aisyah, Ibnu Abbas dan ramai lagi sahabat-sahabat yang lain, dia mengatakan tidak lebih baik. Mana-mana sajalah boleh. Hak ni Nabi singgah situ tu kebetulan secara ittifaqi. Sebab Abu Rafiq pergi pasal khemah dia situ. Dia pergi situ. Abu Rafiq maula dia. Jadi ini persinggahan ini adalah persinggahan ittifaqi yang berlaku secara kebetulan sahaja. Tidak ada apa-apa maksud dengannya. Tidak ada apa-apa maksud. Tapi mazhab Syafi'i dan Malik dan jumhur ulama mengatakan eloklah berhenti situ sebab ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin dan sahabat-sahabat yang lain yang buat begitu. Tetapi mereka ijma'. Ni ijma'. Ijma' ni lebih daripada ittifaq lagi, datah lagi ijma'. Semua sepakat, tak ada khilaf dalam masalah ni, iaitu orang yang tidak singgah di situ la syai'a alaih, tak kena apa-apa. Itu sepakat. Kalau singgah lebih baik bagi setengah orang. Bagi setengah yang lain dia kata tidak lebih baik pun, serupa je mana-mana pun. Tapi kalau tak singgah di situ tak kena apa-apa. Hak molek juganya di situ buat apa dia? Sembahyang Zuhur, sembahyang Asar, sembahyang Maghrib, sembahyang Isyak dan bermalam di situ. Separuh malam ke ataupun sepanjang malam itu berada di situ, itu baik kerana mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis-hadis ini nampak ada sebut Abtah, ada sebut Muhassab, ada sebut Hasbah, ada sebut Batha, ada sebut Khaif Bani Kinanah. Sebenarnya Rasulullah belaka, nama saja lain, tempat sama belaka. Rasulullah belaka. Sebabnya Aisyah dia kata mengikut dia sebab Nabi singgah situ mudah dia untuk nak keluar. Memang jalan dia dah mudah, tidak akan jadi bersesak-sesak dengan orang lain. Ni di Mina belaka. Mina. Gitu. Seterusnya apa dia lagi ni? Apa hikmat bagi orang yang terima lah, bagi orang yang terima singgah di situ, tak apa hikmat dia? Dia kata hikmat dia sebab puak-puak kafir Quraisy dulu ketika bersumpah, saling bersumpah sama-sama dia, kita pakat siapa-siapa yang sokong Muhammad kita pulau dia, kita boykot dia. Boykot tu maknanya tak kira dia tidak Islam pun, tak kira. Kalau dia sokong Muhammad, kita tak boleh berjual beli dengan dia, kita tak boleh menikah kahwin dengan dia, kita tak boleh apa-apa berurusan dengan dia, tak boleh. Tu semua sepakat belaka. Hak ni Bani Hashim dan Bani Muttalib, hak ni tak boleh. Walaupun kafir pun tak boleh. Dia kata anak beranak juga nyanyi buat lagu ni. Buat apa ya buat gitu mau. Nak kata siwi makan ni, tak siwi orang atas makan ni. Kelaparan lah. Duduk situ budak-budak kecil menangis. Sahabat-sahabat mana tegahan nak makan daging, ada kulit, basuh kulit, rebus kulit minum air tu. Pasal nak makan daging, tegahan nak makan daging, lama tak makan daging. Selama mana? 2-3 tahun juga duduk situ. Kena pulau ke demo. 2-3 tahun. Walaupun ada lagi perbezaan khilaf ke apa tu adalah. Kita tidak nak panjang lagi sini. Lepas pada tu ni panjang pula cerita ni, tidak nak panjang lagi. Dia tadi nak cerita hikmat tadi, bila mereka betul bersumpah, mana seseorang satu kejayaan lah bagi popok dia nya, kemenangan lah untuk kufur itu dalam melawan Islam, dan orang Islam tertindas, teraniaya pada masa itu. Bila Nabi SAW menang,
Dia nak buat sinilah tempat orang buat dulu. Sinilah tempat orang buat dulu, pakat untuk nak pulang. Dan di sinilah kita berimpun. Sekarang ni kita berimpun, kita duk buat apa? Duk berzikir, ingat kepada Tuhan, ingat kepada nikmat Tuhan, tapi kita tidak nak balas. Tidak nak balas. Tapi apa-apa dia duduk bangga apabila berjaya tu, minum arak macam-macam lah, buatlah parti lah, kita kata buat parti. Ni tidak nak buat. Tetapi duduk situ juga, cuba ingat balik dulu dia mau buat apa dia sini. Sebenarnya nak suruh orang ingat balik. Janganlah buat lagu tu, buat nyanyi kat orang. Boleh jadi semula orang akan merayakan pula kemenangan dia, dan kita duduk gigit jari dengan kekalahan kita. Janganlah begitu. Inilah sunnah Nabi. Kalau mengikut orang terima sanilah akan khilaf. Mengikut orang terima, itulah sebab hikmat dia. Ini bermakna kalau kita katalah, kalau zaman sekarang ni orang buat stadium tu macam-macam lah, buat begitu gini, nyanyi lah, joget lah, macam-macam ada tempat ramai kak buat di stadium lah. Kalau hak sebaik-sebaiknya, kalau kita buktikan Islam, kita nak Islam, kalau kita menang, kita berjaya, kita buat benda molek situ, panggil semula orang ramai-ramai. Sepatutnya tempat lagu ni orang buat apa, ajar masyarakat. Ini semua nak mengajar masyarakat, dan tidak patut buat benda-benda yang tak ada faedah. Benda-benda tak ada faedah. Sepatutnya kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita duduk sini beramai-ramai ingat Tuhan. Sepatutnya gitu cara. Dan buat yang seperti itu tidak salah. Tidak salah dari segi agama. Bukan sekadar tempat tu saja. Kalau gereja sekalipun dah tak ada dah orang, kafir semua tak ada, katakanlah dia pun tak sah dah gereja, ataupun semua jadi Islam, ataupun dia jual, boleh kita buat masjid, tak ada satu. Bagi kita tak ada terikat apa masalah tempat ke apa, tak ada. Cuma kena bersih lah, berala-berala ke apa tu kena buat lah tu. Tapi dari segi tempat, sepatutnya kita kena tukar lah. Nak ceritanya orang tempat orang anggap suci tu duduk sembah benda-benda tak ada faedah, sepatutnya kena sembah siapa? Ada tempat yang comel, cantik, dikorbankan segala harta benda untuk buat sebesar ni, sepatutnya orang buat ke apa. Itu hak molek. Sebab itulah dalam sejarah kita tengok mana-mana pun Islam, bila dia pergi ke Spanyol ke Turki ke mana-mana, gereja tu jadi masjid. Dia bukan buat hina, tidak. Dia bukan buat kota, tidak. Dia tidak buat lagu tu. Dia buat ke arah yang lebih baik bagi dia. Bukan maknanya ni makna rebut ambil orang tak sibui tempat dia ibadat. Tidak makna lagu tu. Maknanya kita ambil untuk buat perkara yang terbaik di sisi kita, paling suci di sisi kita, dan tidak ada ikatan, tidak ada kena-mengena dengan tempat dia buat dulu jadi kotor ke, tak ada bagi kita. Itu maksudnya. Bukan makna kita merampas hak dia, dah tak ada dah. Orang kafir tak ada dah, tak ada saja. Tapi orang kafir beza, bila dia ambil masjid, dia buat apa dia? Dia buat kandang babi lah, macam-macam. Ini cara dia nak melepas dendam kepada orang Islam. Dia buat muzium macam-macam, dia buat benda-benda tak ada faedah. Dia buat tempat kelab lah, tempat menari lah, tempat berjudi lah, dia buat. Tapi orang Islam tidak buat lagu tu. Ini sejarah membuktikan begitu, mana-mana pun. Seterusnya, wujubil mabit, kemestian bermalam di Mina. Pada malam-malam tasyrik, hari tasyrik itu, kemestian bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik, dan keharusan meninggalkannya untuk ahli siqayah, untuk orang yang bertugas untuk memunggah air, angkut air gapo tu. Tu tak apalah, dia pergi dulu, tidak duduk di situ pun tak apa. Begitu. Di sini dalam bab ni ada beberapa masalah. Tak banyak masalahnya. Yang pertama, bermalam di Mina itu pada malam-malam tasyrik.
Pada malam-malam, bukan pada hari yang ke-10. Tadi pada hari yang ke-10. Ni pada malam-malam hari-hari tasyrik itu. Ma'murun bihi, dan ini adalah suatu yang disepakati oleh ulama. Cumanya khilaf tentang wajib ke sunnah. Wajib ke sunat saja bermalam tu, tu khilaf. Tapi dari segi kalau buat di situ memang ada lah tu bermalam. Tidak seperti khilaf seperti tadi. Syafi'i saja ada dua pendapat. Hak asah daripada pendapat Syafi'i, dia mengatakan wajib. Ini juga pendapat Imam Malik dan Ahmad. Pendapat yang kedua bagi Imam Syafi'i, dia kata sunat. Dan ini pendapat Ibnu Abbas, Hasan Basri, Abu Hanifah dan lain-lain lagi. Dia kata sunat. Bagi orang yang mengatakan wajib, yang ni kalau meninggalkan wajib, dia kena bayar dam lah. Tapi bagi orang yang mengatakan sunat, tak lah. Yang ni kalau kita pakai hak pendapat Syafi'i, hak sah lagi, hak kata sunat pun tak kena bayar. Ikutlah nak pilih hak mana. Pendapat Syafi'i ada dua. Ada dua. Nak pakai hak mana-mana tak apa. Kalau kita pakai hak pendapat yang kedua, tak kena bayar dam lah, sebab sunat. Tapi kalau kita pakai yang pertama, kena bayar dam sebab wajib. Begitu. Jadi duduk tu selama mana? Ikutlah panjang malam ke ataupun sebahagian malam, boleh di situ. Yang keduanya, iaitu orang yang ada keperluan. Dalam hadis disebutkan orang yang nak aku air saja. Tetapi ulama-ulama bahas pula dalam fiqh, dia bukan hak aku air saja. Hak ada keperluan lah, keperluan mustahak. Dia boleh meninggalkan, dia tidak bermalam di situ pun tak apa, pada malam-malam tu tak apa. Dan boleh pergi ke Mekah untuk beri minum air kepada air Zam-Zam lah. Cabut air Zam-Zam nak beri kepada orang ramah. Zaman dulu dia cabut air Zam-Zam, bubuh dalam kolam. Bubuh dalam kolam, cabut air, bubuh dalam kolam, untuk orang-orang minum lah. Kemudian ini khusus dengan keluarga Abbas ke tidak khusus ke, khilaf pula di kalangan ulama. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan keluarga Abbas ada keistimewaan dalam bab ini, sebab Nabi SAW sebutkan mereka itu. Sebutkan mereka itu. Di zaman jahiliyah lagi pun tugas Abbas ini iaitu siqayah. Siqayah ni beri minum kepada orang buat haji lah. Aja'altum siqayatal haji. Tu kan dalam Quran tu ada sebut siqayatal haji, beri minum kepada orang-orang haji. Ni jawatan ni atau pekerja ni dipegang oleh Abbas masa jahiliyah lagi. Selepas tu Nabi SAW menetapkan tentu beri ke dia lagi dan kepada keluarga dia. Dengan sebab tu setengah-setengah ulama mengatakan khusus kepada keluarga dia, kalau ada lah. Kalau tak ada, kepada orang lain lah, kepada orang lain. Seterusnya, orang yang buat sesuatu kerja di sini, saya buat air untuk orang, untuk kemudahan orang. Nabi SAW puji. Di sini ada beberapa perkara pula dalam hadis, dalam bab seterusnya ni ada beberapa perkara. Orang tanya Ibnu Abbas, apa yang orang-orang lain beri minum madu, beri minum susu pada orang haji, yang kamu ni beri minum nabit sahaja? Kalau kita ingat, kita sudah baca dah dulu bab nabit di dalam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Nabis ni setengah-setengah orang dia kata nabis ni arak. Sedangkan dalam istilah mutaqaddimin dulu, sahabat-sahabat dulu tidak. Tengok ni nabis ni, beri minum kat orang. Bahkan beri minum kepada Nabi SAW sendiri, Nabi. Masakan arak. Sebab itulah ada beberapa makna yang kita beri berhubung dengan nabis dulu. Dalam Sunan Abi Daud sudah bicara dah cara kau nabis ni dengan panjang lebar. Apa yang beri ni? Dia kata ada apa-apa keperluan kau? Dia tak beri susu, kamu perlu susu kau? Ataupun tak ada susu kau lagu mana? Kau bakhil. Tak sibui kau orang ni. Dia kata tak ada sabit apa. Sebabnya Rasulullah SAW sendiri, kami beri minum gitu.
dia naik gendong mari dengan Usama, minta air. Kami pun bui Nabi, dia pun minum, dan bui minum hak lebih dia tu kepada Usama. Maknanya bui minum Nabi ni boleh. Nabi ni bukan arak. Memang adalah satu istilah Nabi tu dengan makna arak. Waktu kemudian pada masa tu Nabi ni tidak arak lagi. Tapi kalau Nabi siapa memabukkan tak boleh lah. Nabi tu maknanya air rendaman, buah kurma kering ataupun buah zabib kering. Buah zabib kita bubuh kismis tu, kita bubuh dalam tu biar jadi manis air tu. Air hak payah tu jadi manis. Ini menunjukkan bahawa air zam-zam itu boleh. Tidak kata kita nak minum air zam-zam saja yang terbaik sama-samanya. Kalau kita campur dengan benda lain kurang baik. Tidak, dak ni air zam-zam dah ni. Bukan air lain. Dia campur dengan apa ni? Buah tamas ni. Tak apa. Boleh juga. Untuk menghilangkan payau dia tu sikit, kita bubuh sesuatu untuk islah, orang panggil islah air atau rawat air, tak apa. Ini satu bentuk rawatan air lah zaman dulu, iaitu dengan memasukkan beberapa biji tamar dalam bekas air sehingga dia jadi manis sikit, manis sikit. Maknanya boleh minum nabis itu. Lepas tu dalam hadis ini juga menunjukkan boleh bagi minum hak lebih tu kita kepada orang lain. Boleh. Boleh bagi hak lebih tu kepada orang lain. Sekiranya dia sudilah kepada sahabat ni suatu kelebihan lah, hak lebih Nabi SAW kepada orang lain boleh juga. Kalau nak minum bekas orang lain, tapi kita nak paksa tak usah lah, ikut dia lah. Tak ada paksaan. Tidak kata mesti minum hak lebih orang lain tu, tak mesti. Dan apabila dia tengok sesuatu yang baik, dia puji. Ahsantum ajmaltum, kamu buat bagus ni, comel, molek ni buat lagu ni. Molek buat lagu ni. Yang ni kita puji dengan kita kata comel, bagus, baik. Tak apa apabila seseorang buat sesuatu yang baik, sesuatu yang terpuji. Kadza fasna'u, lagu ni lah buat sama, lagu ni lah kamu buat. Sebab itulah kata Ibn Abbas, kami tak saya ubah. Dan Rasulullah SAW suruh lagu tu, kami buat lagu tu. Kalau nak kira murah lah lagu ni. Kalau minum air madu, minum air susu, mahal lah. Tapi tidak kerana bakhil, kalau tidak kerana apa-apa, tak. Kerana Nabi SAW pernah buat gini, takkanlah kamu tak sih lagu tu. Kalau kamu tahu Nabi SAW pernah minum lagu ni dan dia kata lagu ni, tentu sekali kamu yang mengikut Nabi akan berasa suka, akan mengutamakan hak lagu ni lagi, walaupun nampak murah, nampak tidak mahal, tidak seberapa lah, lekeh nampak, tetapi kamu akan mengutamakan hak ni. Itu maksudnya. Ini juga menunjukkan bahawa sahabat-sahabat ini tidak mudah nak menukar, nak mengubah apa-apa yang pernah disuruh oleh Nabi SAW. Tidak mudah. Hak dia faham lagu tu, dia akan buat lagu tu. Tidak mudah. Apatah lagi nak baiki hak besar-besar, benda remeh-temeh lagu ni pun dia tak siap. Dia jaga. Benda remeh-temeh lagu ni dia jaga. Padahal kita kata itu kepada Nabi SAW, kebetulan berlaku lagu tu. Boleh jadi kalau beri susu kepada dia, dia puji lebih lagi, kita kata. Tapi tidak. Dia pakai mengikut hak zahir gitu. Ini menunjukkan tak molek, tak bolehlah kita mudah-mudah, terutama perkara-perkara besar. Setara perkara-perkara kecil ni pun sahabat-sahabat ni dia cukup jaga, tak saya ubah. Seterusnya, babus sadaqati biluhumil hadaya wa juludiha wa jilaliha. Sekatulah. Baca panjang pula. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.